Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada episod yang seterusnya. Pada kita akan membicarakan rukun umrah yang kedua, iaitu tawaf. Jadi kita dah selesai di dalam bab rukun umrah yang pertama dan wajib umrah yang dua. Jadi bila kita dah buat perkara tu, kita nak bergerak buat umrah dah lah. Kita bergerak daripada miqat, kita nak pi untuk mengerjakan umrah. Pekerjaan umrah yang kedua adalah tawaf. Kita akan masuk di dalam bab tawaf. Tawaf pengertiannya mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan dengan syarat-syaratnya. Yang tu makna bagi tawaf. Okey, tanya tu syarat tu mesti ada banyak. Jadi ada 8 syarat-syarat untuk sah tawaf. Syarat-syarat sah tawaf ada 8. Yang pertama, menutup aurat. Bagi lelaki, aurat jika dalam ihram macam biasalah, daripada pusat hingga ke lutut. Jadi kena menjaga perkara ni. Aurat bagi wanita macam kita sebut juga, muka, kecuali muka, seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Tetapi ada had aurat yang perlu diambil berat ketika melakukan tawaf. Sebab kita semua maklum, apabila melakukan tawaf ni ramai orang. Jadi kena perhatikan di dalam bab aurat ni. Yang pertama yang nak kena jaga tu bawah dagu, pergelangan tangan. Bawah dagu ni sebab bila ramai-ramai ni takut aku tarik telekung, jadi aurat bawah dagu ni kena jaga. Pergelangan tangan ni ketika kita membuat amalan sunat semasa tawaf, waktu kita istilam tu kan, yang tu akan kena ambil berat lah pasal aurat tu. Anak rambut di muka, bila dah ramai-ramai ni dia keluar rambut-rambut ni daripada atas ni kan. Yang keempat, stokin. Stokin yang tidak nampak warna kulit. Dan yang kelima, anak rambut di kawasan telinga. Berhati-hati jika memakai kacamata. Jadi yang itulah yang perlu dititik beratkan bagi orang perempuan. Banyak sikit lah. Yang kedua, syarat sah tawaf, suci daripada hadas besar dan kecil. Yakni dalam keadaan berwuduk lah, senang cerita. Mesti ada wuduk untuk melakukan tawaf. Yang ketiga, suci badan, pakaian, tempat tawaf daripada najis. Jadi sebelum mula tawaf tu, cek pakaian apa semua, badan kita, tempat tawaf. Kalau nampak kadang-kadang tengah tawaf ada nampak najis, mengelaklah sikit. Yang keempat, bermula pada sudut Hajarul Aswad dan berniat tawaf jika tawaf wada, sunat, nazar. Jadi kita nak mula tawaf, kita akan bermula daripada sudut Hajarul Aswad. Tetapi kenapa disebutkan jika tawaf wada, sunat dan nazar? Sebab jika mengerjakan umrah ataupun haji, yakni dia ada tawaf rukun. Tawaf rukun haji atau umrah ni dia tidak memerlukan niat. Tapi kalau kita nak niat pun bolehlah. Pipi di Hajarul Aswad tu kita niat, boleh juga. Tapi kalau tertinggal tak ada masalah, sebab kita dah niat waktu kita di miqat tu kita dah niat. Jadi pekerjaan kita pergi buat tawaf tu terus jalan lah. Jadi kalau nak niat lain tak jadi salah. Yang kelima, menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Baitullah, Kaabah duduk di sebelah kiri. Kita akan berjalan lawan arah jam. Jangan buat tawaf ikut arah jam.
Baitullah duduk belah kanan kan, kau terbalik kiri kanan ke kita tak tahu lah nak kata kan. Yang keenam, dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar Kaabah, termasuk Hijr Ismail dan Syazarwan. Dilakukan dalam Masjidil Haram ni, dalam Masjidil Haram tak ada orang, tidak sah tawaf yang di luar Masjidil Haram, kerana tawaf ni dia ada tempat-tempat dia. Tempat-tempat ni adalah diletakkan oleh Mufti Arab Saudi. Jadi kita kena, bila dah ada tempat dia tu, kita buat tawaf dia tu insya-Allah. Apabila dia buat laluan sendiri, yang tu yang menjadikan tidak sah tawaf kita. Yang ketujuh, mengekalkan niat tawaf. Jadi niat tawaf ni kita kena jaga. Jangan duk niat nak cari orang ke apa ke, tak boleh lah. Niat, kita mesti niat untuk tawaf. Yang ke-8, cukup 7 pusingan dengan yakin. Yakni cukup 7. Kita kira tu, kan tadi makna tawaf tu mengelilingi Kaabah 7 pusingan. Cukup 7. Sampai balik daripada, kita mula daripada Hajarul Aswad, 1, 2, 3 sampai yang ke-7. Habis di Hajarul Aswad. Kalau habis tahun lain tu, tak tahu nak kata lah. Habis balik di Hajarul Aswad tu, kita yakin dah cukup 7 pusingan. Kalau duk rasa 7, 6, 7, 6, dia jadi macam solat balik. Bila 4, 3, 4, 3, ambil yang sebelumnya. Yakni 3. Kalau macam dengan tawaf, 7, 6, 7, 6, tambah lagi 1 bagi cukup 7. Tapi bila dah tambah lagi 1 tu, dah rasa cukup 7 tu, janganlah duk 7, 6 balik. Jenuh lah, letih lah lagu tu. Jadi itulah syarat sah tawaf. Cuma perhatian, di dalam nombor 6 tu dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar Kaabah. Kaabah ni, di Kaabah tu dia ada macam dengan tebing tau. Yang tu dinamakan Syazarwan. Jadi bila kita tawaf tu, kita tak boleh pegang Kaabah ke apa ke, sebab dia dikira dalam Kaabah dah yang tu pun. Termasuk dengan Hijr Ismail. Dia daripada bulat U tu, atas dia boleh, bila kita lalu, kita boleh letak tangan tau. Jangan letak tangan pusing atas Hijr Ismail tu. Tak sah tawaf kita. Jadi yang itulah syarat sah tawaf. Jadi bila tak cukup perkara ni, maka tak sah lah tawaf kita. Tak sah tawaf, jangan risau. 7, kalau tak sah pada, contohlah saya bagi, duk buat tawaf sampai pusingan yang ke-5, wuduk terbatal. Wuduk terbatal, takkan nak mula balik daripada 1? Tak. Dia ada kaedah untuk mengulangi tawaf. Nanti saya akan ceritakan. Baik. Seterusnya kita akan masuk amalan sunat semasa tawaf. Jadi faham elok-elok lah. Tadi syarat sah tawaf. Yang ni kita nak masuk amalan sunat tawaf. Jangan jadikan amalan sunat tawaf ni adalah syarat sah di dalam tawaf. Jadi perkara tu akan jadi serabut lah. Bila faham betul-betul, insya-Allah mudah segalanya. Amalan sunat tawaf ni, yang pertama berjalan kaki. Sunat kita berjalan kaki. Lah ni pun ada skuter apa semua dah. Tapi sunat dia kita berjalan kaki. Yang kedua, beriktibah bagi tawaf diiringi dengan sa'i bagi lelaki. Buka bau ni, beriktibah ni buka bau. Yang kita dah cerita di dalam bab ihram tu kan. Buka bau. Yang ketiga, mengucup Hajarul Aswad pada permulaan tawaf. Jadi sebelum permulaan tawaf tu, pi kucup Hajarul Aswad. Yang tu adalah amalan sunat. Tetapi amalan sunat ni kita kena ambil perhatian, sebab takut-takut pada zaman sekarang ni Hajarul Aswad tu mereka akan sapu dengan minyak wangi dan sebagainya. Jadi kita akan membuat perkara larangan di dalam ihram pula. Jadi amalan sunat ni tak semestinya, tak digalakkan untuk buat lah. Sebabnya bukan tak digalakkan. Kira Allah ni kalau buat tu memang akan kucup minyak wangi lah, akan kena minyak wangi pada kita. Jadi tak buat lah. Yang keempat, melakukan ramal, yakni berlari anak pada 3 pusingan pertama, diikuti dengan sa'i bagi lelaki. Yakni berlari-lari pada 3 pusingan pertama. Yang kelima, istilam atau isyarat istilam ke arah Hajarul Aswad
sambil bertakbir lalu mengucup tapak tangan. Jadi istilam ni yang selalu orang buat tu Bismillahirrahmanirrahim, kucuk tu kan. Yang tu di penjuru Hajarul Aswad. Perkara ni adalah perkara sunat, bukan perkara untuk syarat sah tawaf. Yang kedua, yang seterusnya istilam ke arah rukun Yamani sambil bertakbir tanpa perlu mengucup tapak tangan. Tadi istilam pada Hajarul Aswad, kucup tapak tangan. Pada rukun Yamani tidak mengucup tapak tangan. Rukun Yamani ni adalah sebelum rukun yang sampai Hajarul Aswad. Dia rukun penjuru Kaabah belah sini. Yang keenam, muwalat, yakni berturut-turut 7 kali pusingan. Jadi tawaf sunat berturut-turut. Bukan syarat sah tawaf lah berturut kena 7 pusingan lengkap. Tak. Jadi ini adalah amalan sunat tawaf. Eloknya berturut-turut. Yang ketujuh, tawaf dengan khusyuk dan tawaduk. Yang ke-8, membaca Al-Quran, zikir dan doa. Yang ke-9, mendirikan solat sunat tawaf. Jadi itulah perkara-perkara yang kena ambil perhatian. Faham elok-elok syarat sah tawaf. Kalau buat sah tawaf, kalau tak buat terbatal tawaf. Tetapi terbatal tawaf tu kena tengok. Dia boleh undur sikit je, bukan mula balik daripada awal. Dan juga amalan sunat tawaf. Jangan memasukkan amalan sunat di dalam perkara yang syarat sah tawaf. Baik, kita akan cerita tentang kaedah sambung tawaf. Yang pertama, boleh disambung, yakni pusingan yang terbatal sahaja di tempat pusingan tawaf yang terbatal. Macam saya dah sebut tadi tu kan, saya bagi contoh untuk terbatal tu, saya sebut sekali lagi. Contohnya, kita duk tawaf, kita dah buat 5 pusingan antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad tu, wuduk kita terbatal. Jadi kita boleh keluar, pergi ambil wuduk, kita perhati tempat. Sebelum kita keluar ambil wuduk, perhati tempat kita terbatal tu. Kita keluar ambil wuduk, kita masuk balik, kita undur 5 tapak, kita boleh sambung kita punya perjalanan tawaf. Yang kedua, yang afdal dibuat semula pusingan yang terbatal sahaja dan bermula di rukun Hajarul Aswad. Contohnya, lagi afdal kita buat perkara ni, kita ambil balik pusingan tu yang baru. Contohnya macam yang tadi kita buat 5 terbatal. Jadi kita keluar ambil wuduk apa semua kan. Jadi kita pergi di Hajarul Aswad tu, kita start balik pusingan yang kelima. Rukun Hajarul Aswad tu kiraan yang kelima lah. Sampai balik Hajarul Aswad, dan seterusnya lah. Jadi selesailah dalam cara bab kaedah sambung tawaf. Seterusnya, perkara yang ditekankan juga sekarang ni, tawaf dengan cara menyurung kerusi roda dan juga mendukung dan mengendong. Yang pertama, jemaah yang disurung dan yang menyurung dikira mendapat pusingan tawaf ataupun sa'i. Nak kata, bila kita tolak wheelchair tu, yang duduk atas wheelchair dapat, yang tolak tu dapat. Contoh anak tolak mak, dua-dua dapat. Satu pusingan. Jadi bila selesai 7 ni, dua-dua kira selesai 7 lah. Yang kedua, hukum ini berbeza dengan tawaf dan sa'i secara mendukung mengendong. Hanya dikira seorang sahaja yang terhasil. Tadi surung atas wheelchair, yang ni dukung ataupun gendong. Dukung ataupun gendong hanya seorang yang dapat pusingan tu daripada tawaf tu. Jadi berbezalah. Jadi kalau nak mudah tu pakai wheelchair lah. Pakai wheelchair ni dua-dua dapat selesai 7. Selesailah. Kalau macam dengan hukum yang kedua, mendukung atau mengendong ni, dah selesai 7 dikira orang ni. Yang orang seterusnya tu dikira 7, kena buat lagi 7. Macam itulah baru selesai. Jadi faham sungguh-sungguh tu dalam bab kaedah sambung tawaf dan juga hukum dalam menyurung kursi roda dan juga mengendong. Seterusnya kita akan masuk di dalam jenis-jenis tawaf. Tawaf yang pertama ada tawaf rukun atau ifadah nama dia. Yakni tawaf haji atau umrah lah dan umrah lah. Yang kedua tawaf qudum, tawaf selamat datang. Yang ketiga tawaf tahiyat al-bait.
Yang keempat tawaf sunat, yang kelima tawaf nazar, dan yang keenam tawaf wada. Jadi yang tawaf pertama ni, tawaf rukun ni, dia tak memerlukan niat dah. Kira pipi yang saya sebut tadi tu, macam kita nak mula tawaf tu, pipi Hajarul Aswad tu istilam terus boleh buat dia punya tawaf. Tawaf umrah kan. Tawaf qudum ni digunakan selalunya pada musim haji lah, bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad dan juga haji qiran. Bagi haji tamattu depa masuk dengan umrah dulu. Bagi haji ifrad dan qiran depa buat tawaf qudum. Tawaf tahiyat al-bait ni ibarat dia macam dengan kita di Malaysia ni solat sunat tahiyatul masjid lah. Dan seterusnya tawaf sunat. Tawaf sunat ni, niat tawaf sunat bolehlah buat. Tapi walaupun tawaf sunat, ingat dia kena menjaga syarat sah tawaf 8 perkara tersebut, dan juga boleh buatlah amalan-amalan sunat tawaf. Bukannya tawaf sunat ni boleh pi pusing 7 boleh balik. Tak. Dia tawaf sunat ni kena jaga agak syarat sah tawaf ni. Tawaf nazar. Ada apa orang yang bernazar nak buat tawaf apa semua, dia berniat atas tawaf dia tu, tawaf nazar dia tu, bolehlah selesaikan. Dan juga tawaf wada. Tawaf wada ni tawaf selamat tinggal lah. Tapi di dalam pekerjaan umrah selalunya kita akan buat 2 tawaf lah. Tawaf rukun dan juga tawaf wada. Yang tawaf-tawaf lain ni boleh nak buat tawaf sunat apa semua tu di dalam umrah. Tetapi tawaf qudum, tawaf nazar ni apabila ada syarat tertentu baru buat. Bagi umrah ni selalunya yang kita wajib buat tawaf rukun dan tawaf wada. Jadi kita dah selesai di dalam bab jenis-jenis tawaf. Jadi selesailah kita dalam tawaf ni. Syarat sah tawaf saya dah cerita. Bila buat perkara yang sebalik daripada syarat sah tawaf, maka terbatallah tawaf. Lepas tu kita dah cerita amalan sunat tawaf, kita dah cerita kaedah sambung tawaf, kita dah cerita tawaf, cara menyorong kerusi roda apa semua tu, dan kita dah masuk jenis-jenis tawaf. Jadi selesailah kita di dalam bab tawaf. InsyaAllah selepas ni kita akan masuk di dalam bab sa'i. Bertemu kembali kita dalam episod yang seterusnya lah. Kita akan membicarakan bab sa'i, rukun umrah yang ketiga. Assalamualaikum.